Yang Berhormat Saiful. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua kerana memberi saya sedikit ruang untuk turut sama membahaskan Belanjawan 2014 yang saya yakin sudah panjang lebar dibahaskan di Dewan Yang Mulia ini, yang memerlukan pertimbangan semula serta jawapan-jawapan yang tuntas daripada menteri-menteri yang berkenaan pada hari Isnin ini. Tan Sri Yang Di-Pertua, dalam perbelanjaan yang lepas yang dibentangkan pada Oktober yang lalu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah membentangkan satu perbelanjaan yang agak besar. Daripada komposisi perbelanjaan yang dibentangkan itu, yang berjumlah 264.2 bilion, 82% atau 82.4% diperuntukkan untuk belanja mengurus, iaitu berjumlah 217.7 bilion, serta 17.6% daripadanya, iaitu berjumlah 46.5 bilion sahaja, diperuntukkan untuk belanja pembangunan. Untuk sebuah negara yang membangun seperti Malaysia, konsep belanjawan itu agak bertentangan dengan semangat untuk membangunkan sebuah negara seperti ini. Kita bukan tidak menyokong, saya menyokong belanjawan ini. Cumanya kita merasakan bahawa untuk sebuah negara seperti Malaysia, kita perlu lebih memperuntukkan kepada belanja membangun, kerana ini adalah satu pelaburan jangka panjang untuk negara. Belanja mengurus yang semakin hari, semakin tahun semakin melebar, hanya menunjukkan bahawa kerajaan semakin tahun terpaksa membelanjakan sejumlah wang yang besar untuk mentadbir negara, dan seolah-olah konsep pembangunan itu kurang diberikan perhatian. Tan Sri Yang Di-Pertua, dalam belanjawan yang lepas, kerajaan juga telah membentangkan bahawa defisit fiskal negara untuk tahun 2014 adalah dianggarkan sekitar 3.5% daripada keluaran dalam negara kasar. Bajet yang dibentangkan ini ialah bajet yang dibentangkan selepas berlakunya semakan prospek penarafan kredit Malaysia dari sebuah agensi yang bernama Fitch Ratings. Prospek kita yang sebelum ini stabil ditaraf semula sebagai negatif pada Julai 2013. Berikutan apa yang dianalisa sebagai kelemahan pengurusan kewangan awam negara dan juga kekurangan kemajuan dalam transformasi kerajaan untuk menangani defisit fiskal yang berlaku 16 tahun berturut-turut. Dalam pada yang sama, hutang kerajaan persekutuan, kalau kita ambil perbandingan daripada tahun 2008, hutang kerajaan persekutuan peratusan daripada keluaran dalam negara kasar 2008 39.8%, meningkat 2011 51.6%, 2012 hampir 53.3%. Dan ini berlaku defisit yang berlarutan selama 16 tahun berturut-turut. Saya mohon kerajaan untuk melihat dan meneliti semula dasar dan hala tuju belanjawan negara bagi membendung masalah defisit yang semakin tahun semakin melebar. Pada 17 September 2013, sebuah bank yang meneliti perkembangan pengurusan ekonomi negara memberikan tafsiran atau tanggapan atau andaian bahawa anggaran kepada hutang kerajaan Malaysia berkemungkinan besar pada tahun harapan akan mencecah atau melampaui siling yang dibenarkan, iaitu 55% daripada keluaran dalam negara kasar. Dalam bajet yang lepas, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri menyatakan bahawa anggaran defisit untuk 2014, defisit fiskal ini ialah pada 54.8%, hanya kurang 0.2% sahaja daripada siling yang ditetapkan untuk menentukan dasar kecairan ekonomi negara. Tan Sri Yang Di-Pertua, walaupun hutang negara belum mencecah siling 55% itu, kita dapati
bahawa proses pembayaran semula hutang-hutang negara telah menyebabkan perbelanjaan mengurus negara atau operating expenditure dengan izin meningkat secara mendadak sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Persoalan saya di sini ialah, dan saya mohon menteri yang berkenaan untuk menjawab, karena dalam pembentangan belanjawan yang lepas tidak dijelaskan bagaimanakah kerajaan bercadang untuk menguruskan perbelanjaan negara dan hutang-hutang ini. Tidak ada pengkhususan pembentangan dibentangkan dalam pembentangan belanjawan yang lepas. Kita nak tahu macam mana kita nak selesaikan hutang-hutang kita, pada masa yang sama kita pertingkatkan juga belanja pembangunan negara bagi memastikan pelaburan sumber manusia dan pelaburan fizikal negara untuk masa depan terus terjamin. Tan Sri Di-Pertua, kita bandingkan pada tahun 1998, kita berhadapan dengan serangan ekonomi yang sangat parah. Pada tahun 1998, ketika kita berhadapan dengan serangan ekonomi tersebut, hutang negara berada dalam tahap atau paras yang rendah. Ini bermakna apabila kita diserang lagi, mampukah kita dengan kedudukan kewangan yang ada hari ini bertahan daripada serangan ekonomi? Karena kita tidak mahu lagi berulang episod di mana ramai rakyat Malaysia berhadapan dengan kedudukan muflis. Program-program pembangunan ekonomi negara terjejas. Karena itu kita minta sangat-sangat menteri yang berkenaan untuk menjawab bagaimanakah kita nak menangani masalah kerapuhan pertahanan ekonomi negara bagi menghadapi satu lagi serangan ekonomi yang kita boleh berlaku pada bila-bila masa. Sebelum tahun 1997 atau 98, serangan ekonomi yang berlaku itu, kita pernah berhadapan dengan satu lagi serangan ekonomi pada tahun 1987. Saya ingat ketika itu saya masih bersekolah. Ketika itu, selepas serangan ekonomi tersebut, Perdana Menteri ketika itu membawa pelbagai cadangan baru. Antaranya ialah untuk membantu siswazah yang menganggur. Dihasilkan idea skim siswazah menganggur yang banyak membantu sebenarnya siswazah yang menganggur ketika itu. Antara cadangan yang lain bagi mengelakkan ketika itu 87 Tan Sri Di-Pertua antara sebab kita berhadapan dengan serangan yang mendadak ekonomi ketika itu kerana perbelanjaan kerajaan ketika itu sangat besar. Jadi cadangan mantan Perdana Menteri itu untuk mengurangkan perbelanjaan negara. Apa yang dicadangkan ialah satu cadangan penswastaan beberapa institusi penting negara, antaranya tenaga nasional, telekom dan sebagainya. Mujur ketika itu institusi pendidikan negara tidak diswastakan. Hasil cadangan tersebut, hasil gagasan tersebut, beban atau kos mengurus negara menurun dengan mendadak, menyebabkan negara mampu memberikan peruntukan yang lebih kepada belanja pembangunan. Itu membantu memacu ekonomi negara yang menghadapi menikmati kecemerlangan pengurusan ekonomi yang baik pada awal tahun 90-an. Hari ini selepas 16 tahun, perkara yang sebaliknya berlaku. Kos pengurusan atau peratusan kos pengurusan negara dalam belanjawan negara semakin tahun semakin meningkat. Di manakah letaknya kegagalan sistem penswastaan negara? Sepatutnya penswastaan ini menarik keluar kos atau belanja mengurus negara. Tetapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Ini bertentangan dengan hasrat kerajaan sendiri. Dan ini saya yakin tidak membantu sama sekali hasrat negara ini untuk mencapai taraf negara maju menjelang tahun 2020. Kita rujuk kembali kepada hasil pendapatan negara. Kalau kita lihat peratusan sumbangan atau hasil pendapatan negara pada beberapa tahun yang kebelakangan dan kita bandingkan dengan tahun 2014, saya ingin menanyakan kepada menteri yang berkenaan, hari ini berapa peratuskah sumbangan industri petroleum negara kepada pendapatan negara untuk belanjawan tahun 2014? Saya bertanyakan sedemikian karena kalau kita lihat kembali, kalau kita kaji kembali
sumbangan industri petroleum negara kepada belanjawan negara, saya ambil bermula tahun 2009. Pada tahun 2009 sangat tinggi. Daripada hasil pendapatan negara, 39.8% bersumberkan daripada petroleum. Menurun tahun 2012, 33%. Jauh lebih menurun pada 2013, 29.8%. Bermakna negara ini terlalu bergantung kepada industri petroleum untuk dengan izin the survival of its economy. Saya ingin menanyakan kepada Menteri, apakah perancangan kerajaan untuk mengurangkan kebergantungan negara kepada industri petroleum ini dalam menjana ekonomi negara? Kita harus faham dan kita harus insaf dengan hakikat bahawa industri petroleum ini ialah industri yang dengan izin exhaustif, ada jangka hayatnya dan ada jangka tempoh tamatnya. Kalau kita tidak segera beralih pergantungan ini daripada industri petroleum, kita khawatir dengan defisit yang semakin tahun semakin berkembang, kita punya kedudukan ekonomi yang semakin tahun semakin rapuh. Tan Sri Yang di-Pertua, berkaitan dengan perkara yang sama, berkaitan dengan perkara yang berkaitan dengan industri petroleum, saya juga ingin menanyakan dalam Dewan Yang Mulia ini. Pada tahun 2012, berlaku pengeluaran hasil petroleum dan gas di kawasan yang dinamakan sebagai JDA, Joint Development Area, antara Malaysia dan Thailand. Saya ingin tanyakan, berapakah jumlah royalti tahunan yang sebenar yang dibayar kepada kerajaan persekutuan hasil daripada pengeluaran minyak dan gas di kawasan ini? Yang kita tahu dan pernah dibentangkan dalam Dewan ini, perjanjian itu antaranya memaktubkan bahawa 5% daripada hasil tersebut dibayar kepada kerajaan Malaysia dan 5% dibayar kepada kerajaan Thailand. Kita mahu tahu jumlah dan nilai sebenarnya, jumlah yang dibayar kepada kerajaan Malaysia. Karena kita tahu juga hasil daripada jawapan yang diberikan oleh Menteri dalam soalan saya, tiada peruntukan ataupun royalti dibayar kepada negeri yang berkenaan. Tak apa, tak bayar kat negeri tak apa, tapi kita nak tahu berapa banyak yang dibayar kepada kerajaan persekutuan, dan kita nak tahu ke mana wang tersebut dibelanjakan. Tan Sri Yang di-Pertua, persoalan ekonomi negara pada tahun hadapan, kita akan berhadapan dengan situasi kenaikan harga barang yang secara beransur-ansur. Baru-baru ini diumumkan kenaikan tambang pengangkutan awam. Bagaimanakah kerajaan memastikan bila berlakunya kenaikan mendadak tambang kenderaan awam, ianya mampu mengawal harga barangan yang dinaikkan? Kita lihat bagaimana, kita khawatir sebenarnya kenaikan harga ini akan berterusan menjelang pelaksanaan GST pada April 2015. Kita tidak mahu nanti bila kerajaan melaksanakan GST pada 2015, kenaikan barang terus mendadak. Saya setuju sangat tadi dengan cadangan teman yang berhormat senator tadi yang membahaskan tentang soal keperluan kerajaan untuk menaikkan gaji, terutamanya kaki tangan awam. Karena faktor atau kadar kenaikan ini hari ini tidak sama dengan kadar kenaikan harga barangan di seluruh negara. Hampir tidak ada simpanan atau peratusan simpanan yang mampu dibuat oleh kaki tangan awam. Semuanya dibelanjakan untuk keperluan semasa. Saya masih ingat ketika pembentangan belanjawan pada awal tahun 90-an, kerajaan menggalakkan pelbagai skim simpanan dan tabungan untuk rakyat Malaysia. Tetapi hari ini tidak ada benda yang mereka nak boleh simpan. Semuanya terpaksa dibelanjakan. Kos barangan, kos persekolahan dan sebagainya. Kerana itu, Tan Sri Yang di-Pertua, kita minta agar kerajaan mampu menilai semula segala kedudukan gaji, bukan hanya kaki tangan awam, tetapi juga bagaimana untuk memastikan harga barangan yang akan meningkat dan terus meningkat pada tahun 2014 tidak akan menjejaskan
kedudukan dan cara hidup rakyat Malaysia, dan juga tidak melebarkan lagi jurang antara golongan yang berpendapatan tinggi dan berpendapatan sederhana dan rendah. Tan Sri Yang Di-Pertua, persoalan ekonomi dah banyak sangat disentuh. Saya tak mau sentuh semua, saya cuma nak sentuh sikit saja sebentar tadi. Saya ingin terus kepada persoalan pendidikan negara. Kalau kita lihat dalam kepala peruntukan kepada Kementerian Pendidikan, secara keseluruhannya, belanja mengurus untuk Kementerian Pendidikan berkurangan juga secara mendadak. Daripada tahun 2013, ianya diperuntukkan pada jumlah 4,404.7 juta. Untuk tahun 2014 berkurangan ke 1.619.5 bilion. Berkurangan sebanyak 63.2%, iaitu untuk jumlah sebanyak 2,785.2 juta ringgit. Secara umum kita setuju berlaku pengurangan dalam kos pengurusan, tetapi kita juga khawatir kerana sektor pendidikan ini adalah sektor yang penting, pelaburan jangka panjang untuk negara, pelaburan sumber manusia kepada negara. Dalam keadaan kita mencatat defisit berterusan sejak 16 tahun, saya merasakan bahawa kurang sesuai atau kurang wajar untuk Kementerian Pendidikan secara tiba-tiba dikurangkan peruntukan tahunannya. Pengurungan saya mohon penjelasan lanjut daripada pihak kementerian tentang kadar pengurangan ini, kerana bagi kita sekiranya ianya dikurangkan, ianya boleh menjejaskan perencanaan kerajaan, terutama selepas melancarkan dasar pendidikan baru negara nasional pada awal tahun ini. Saya nak ambil sedikit daripada bahagian tersebut. Di bawah kepala pendidikan tinggi, berkurangan daripada 72.5 juta kepada 63.8 juta. 12% berkurangan. Dan ini bagi kita akan terus menjejaskan kedudukan tahap atau kualiti pendidikan di peringkat-peringkat universiti awam seluruh negara. Kita dah turun dah ranking universiti di Malaysia. Jangan kita biarkan ianya terus turun sehingga ke tahap kita terus dimomokkan oleh negara luar. Satu lagi kepala yang saya ingin sentuh kerana ianya berkaitan dengan sistem penaksiran prestasi yang baru. Di bawah kepala teknologi maklumat, ianya berkurangan daripada 501 juta kepada 409 juta. Pengurangan sebanyak 92 juta ringgit. Saya minta menteri yang berkenaan untuk menjelaskan, kerana memandangkan pada tahun 2011 atau 2012 untuk peringkat sekolah menengah, kementerian telah memperkenalkan satu sistem baru yang dipanggil sebagai SPPBS. SPPBS ini sepatutnya pada peringkat awal hanya dilaksanakan dalam bentuk beberapa sekolah terpilih bagi memastikan sama ada ianya mampu dilaksanakan atau ianya berkesan. Tetapi pada tahun 2012 ianya terus dilaksanakan secara menyeluruh. Antara kesan daripada SPPBS ini, sistem peperiksaan PMR dimansuhkan. Tak apa, cuma belum lagi kita dibentangkan apakah sistem bersepadu peperiksaan peringkat nasional untuk pelajar-pelajar di tingkatan 3. Dalam pada itu, banyak rungutan yang juga telah dibangkitkan oleh teman-teman yang berhormat dalam Dewan Yang Mulia ini tentang kelemahan sistem sokongan teknologi maklumat yang digunakan pakai bagi melaksanakan SPPBS ini. Sistem sokongan itu dikatakan lapuk, tidak kompatibel dengan izin dan sering breakdown. Tan Sri Yang Di-Pertua, kita dilaporkan bahawa dalam jawapan yang diberikan oleh menteri, bandwidth Kementerian Pendidikan Malaysia adalah terhad. Kerana itu ianya jadi perlahan, ianya sering breakdown akibat daripada akses oleh ribuan guru-guru yang terlibat dalam sistem ini. Sistem sokongan yang disediakan untuk ini tidak mampu menyokong atau menampung sistem pendidikan yang cuba dilaksanakan ini.
Antara rumutan yang lain yang turut dikemukakan oleh Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia atau KPPK ialah ianya menambahkan beban kerja yang tidak wajar kepada guru-guru yang terlibat. Kita minta penjelasan kepada Menteri, adakah sebarang kajian yang jelas dibuat sebelum ianya dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh negara? Kenapakah kementerian tidak mengguna pakai cadangan awal, hanya memilih beberapa sekolah kluster untuk kita cuba dan kita uji sama ada ianya berkesan? Kenapa perlu kita buat ke seluruh negara yang akhir kesannya bukan hanya kepada guru-guru yang mengajar, tetapi juga kepada anak-anak kita? Saya ambil contoh, guru-guru juga disebutkan sebentar tadi, tidak boleh akses kepada sistem untuk masukkan data-data. Dia terpaksa bangun pukul 2, pukul 3 pagi untuk masukkan data. Itu bukan kerja guru. Kerja guru ialah mendidik dan mengajar, bukan masukkan data, bukan untuk menguruskan perkara-perkara yang remeh seperti itu. Akibat dan kesannya ialah kepada anak-anak kita. Bila ibu bapa cuba tanya tentang keputusan peperiksaan anak-anak, susah sekolah nak bagi. Ini antara kesan-kesan yang orang tidak tahu kelemahan sistem yang cuba diperkenalkan ini. Kerana itu kita minta kerajaan atau kementerian yang berkenaan teliti semula. Kita pernah melalui pelbagai episod pelaksanaan sistem pendidikan yang akhirnya terpaksa berpatah balik. PPSMI antaranya. Kerana itu saya mohon agar kementerian kembali kaji. Saya tahu jawapannya ialah sekarang ini sistem itu sedang dibaik pulih, sedang dinaik tarafkan. Kenapa ianya tidak dibuat sebelum daripada sistem tersebut dilaksanakan? Anak-anak kita yang dulu tingkatan 1 tahun 2012, tahun ini tingkatan 2, tahun depan tingkatan 3. Di mana arah mereka? Kita jangan jadikan lagi sistem pendidikan negara ini sebagai bahan ujian dan anak-anak kita menjadi mangsa kepada ujian tersebut. Taslian Dipertua, kita dapati selepas pelaksanaan sistem ini, jelas guru-guru kita tidak bersedia untuk laksanakan sistem ini. Jelas sistem sokongan logistik juga tidak bersedia. Karena itu kita mahu kerajaan hari ini segera bukan hanya mengambil tindakan untuk memulihkan suasana, tetapi juga mengambil tindakan untuk memastikan ujian-ujian dalam sistem pendidikan negara ini tidak terus dilaksanakan hingga menjejaskan masa depan negara. Saya juga ingin bertanya berkaitan dengan di bawah kepala kementerian, kerana saya ada tanya soalan ini sewaktu soalan jawab lisan tetapi tidak dijawab dengan jelas. Semasa kerajaan menyiapkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, kerajaan telah melantik satu firma perunding yang bernama McKinsey & Co. Saya nak tanya, berapakah jumlah yang dibayar kepada juru perunding ini? Kenapa kita tidak pakai segala kepakaran dalaman yang kita ada daripada kalangan pendidik-pendidik kita sendiri, daripada kalangan bekas-bekas pegawai kementerian pendidikan yang ada? Mereka punya kepakaran, mereka punya pengalaman, mereka melalui zaman naik dan turunnya sistem pendidikan negara. Kenapa tidak pakai mereka? Kenapa harus kita lantik firma luar yang akhirnya akan engage dengan izin melantik orang tempatan untuk buat kerja? Kenapa tak pakai orang sendiri? Firma ini tidak memahami dasar dan falsafah pendidikan negara. Saya menerima rungutan ini daripada mereka. Dan saya dimaklumkan juga banyak cadangan yang dicuba disampaikan kepada firma ini tidak diguna pakai. Karena itu kita lihat penampilan atau persembahan Pelan Pembangunan ini cantik, tetapi isinya di mana? Kita mau isinya yang lebih jelas, bukannya persembahannya yang cantik dan indah belaka. Datuk Yang Dipertua, saya ingin merubah sedikit kepada Kementerian Luar Negara. Kementerian Luar Negara diberikan sejumlah peruntukan yang agak besar untuk beroperasi. Ada dua perkara yang ingin saya sentuh tentang Kementerian Luar Negara. Pertamanya yang sudah dibangkitkan sebelum ini dalam bentuk soalan tentang isu
intipan kerajaan Amerika dan Australia melalui kerajaan Singapura. Kita difahamkan dalam jawapan yang diberikan, nota bantahan telah dihantar kepada kedutaan Singapura dan Australia. Tetapi kita mau tahu apakah respon dan maklum balas daripada kedua-dua kedutaan ini. Kenapakah kita tidak bertindak lebih tegas? Saya ambil contoh Datuk Yang Dipertua. Kita bandingkan tindakan yang diambil oleh Indonesia terhadap isu pengintipan yang berlaku di negara mereka. Ketika mereka mendapat maklum kerajaan Australia mengintip negara mereka, mereka mengambil tindakan tegas, bukan hanya sekadar menghantar nota bantahan. Mereka panggil semula kedutaan duta mereka pulang ke Indonesia dan panggil duta Australia menghadap dan menjelaskan kenapa perkara ini boleh berlaku. Kita perlu memberikan mesej yang jelas, terutamanya kepada negara jiran ini yang di bawah ini. Isu keselamatan ini isu kedaulatan negara. Jangan permain-mainkan isu keselamatan dan kedaulatan negara. Saya juga ingin bertanya, adakah nota bantahan yang sama dihantar kepada kedutaan Amerika dan Kanada yang dikatakan turut terlibat dalam isu intipan ini? Sehingga hari ini kita belum menerima sebarang jawapan daripada kedua-dua kedutaan ini. Kita tidak mahu masyarakat luar melihat kita lemah bila berhadapan dengan isu intipan. Cukuplah. Ya, ada 4 minit lagi mana? Oh, pendek. Tak apa. Kita tidak mahu isu intipan ini terus dijadikan sebagai bahan memuakkan masyarakat antarabangsa. Yang kedua, Datuk Yang Dipertua, saya ingin menyentuh kembali kepada Akta Pemindahan Antarabangsa Banduan 2012 yang kita luluskan di Dewan Yang Mulia ini. Lulus tahun lepas, saya pernah membangkitkan tentang suasana dan situasi rakyat Malaysia yang ditangkap, dipenjarakan di negara luar, khususnya di Thailand dan di Indonesia. Kedaifan kehidupan yang mereka alami. Dan antara jawapan yang diberikan ketika itu oleh Timbalan Menteri ialah kita perlu luluskan dulu akta ini dan selepas itu baru kita boleh tanda tangani perjanjian bersama untuk memindahkan bantuan. Saya ingin tanya kepada Menteri yang berkenaan, apakah statusnya perjanjian tersebut, berapa banyak negarakah yang turut bersama menandatangani perjanjian pemindahan bantuan ini ke negara daripada negara Malaysia ke negara mereka. Dan saya Dipertua, saya juga ingin menyentuh sedikit kerana saya disarankan tempoh hari untuk menyentuh tentang SPRM dan saya ingin sentuh tentang SPRM. Saya telah baca laporan tahunan Jawatan Kuasa Khas mengenai Rasuah 2012 bertarikh 2 Disember 2013. Saya cukup bersetuju dengan ulasan pada muka 7 hingga 22 dan cadangan-cadangan pada muka 23 hingga 26. Bagus, tuntas dan berpandangan ke hadapan. Cumanya, saya juga ingin mencadangkan agar pihak kementerian mengambil juga langkah-langkah untuk meminda satu lagi peruntukan di bawah perlembagaan negara. Di bawah artikel 145(3). Kita mahu kuasa mendakwa hari ini yang diserahkan secara mutlak dan sepenuhnya kepada peguam negara untuk kes-kes rasuah, pecah amanah dan sebagainya dipindahkan kepada Suruhanjaya SPRM, ya. Selain daripada kita pindah juga artikel yang berkenaan di bawah bahagian 10 perlembagaan untuk meletakkan SPRM sama taraf dengan ketua audit negara dan peguam negara. Saya rasa tidak ada masalah untuk sokongan diberikan sebulat suara sama dari Dewan Rendah, Dewan Rakyat atau Dewan Yang Mulia ini. Begitulah harapan kita, Muhammad. Kerana target kita, sasaran kita ialah kita mahu menghapuskan amalan rasuah yang merosakkan ekonomi negara, yang menyebabkan pelbagai ketirisan ekonomi negara. Saya yakin kalau masalah rasuah ini kita dapat bentangkan dan persetujui bersama, insya-Allah kita tidak lagi akan berhadapan dengan masalah kerapuhan ekonomi negara akibat ketirisan yang keterlaluan. Amalan rasuah ini, Datuk Yang Dipertua, bukan hanya menjejaskan ekonomi negara, tetapi ianya sekiranya terus diamalkan menjejaskan keselamatan negara. Saya juga mohon Menteri yang berkenaan menjawab tentang dakwaan mantan Perdana Menteri wujudnya ejen CIA di pejabat Jabatan Peguam Negara. Saya tak mau kata ianya berlaku kerana rasuah, tetapi kealpaan kita
dalam menangani perkara yang kita nampak remeh ini akan menjejaskan masa depan negara. Kita lihat dan kita belajar episod kita hilang Pulau Batu Putih. Kita hilang tanah-tanah KTM di Singapura. Kenapa? Kita hilang blok L dan M di Sarawak. Kenapa? Adakah kita nak tuduh pejabat peguam negara itu pejabat yang mengamalkan rasuah? Tidak mungkin. Tetapi kita mahu perkara ini dijelaskan seteperincinya, kerana kita tidak mahu tomahan ini terus berlaku. Golong ya, Mat. Masa sini betul. Kelestarian dan kemampanan ekonomi negara hanya mampu boleh dipertingkat dan dipertahankan dengan kaedah menguruskan amanah pentadbiran ini dengan telus, adil dan berkesan. Seruan untuk penjimatan sumber negara harus bermula daripada rumah. Kita jangan minta rakyat berjimat cermat. Kita jangan minta rakyat untuk kurang makan gula atau untuk kurang guna bakaran elektrik. Kalau kita tunjuk kepada rakyat di peringkat amalan pentadbiran kita, kita banyak membazir. Kita mulakan dengan apa yang berlaku di rumah. Rakyat akan ikut pemimpin yang mengamalkan amalan jimat cermat. Tapi kalau mereka lihat pemimpin dan keluarga pemimpin itu mengamalkan pembaziran yang keterlaluan, saya yakin rakyat juga tidak akan pandang enteng sebarang seruan kerajaan untuk rakyat negara ini berjimat cermat dan cuba untuk membangunkan negara melalui proses-proses ekonomi yang disarankan oleh kerajaan Malaysia. Datuk Yang Bertuah, banyak lagi perkara yang saya ingin cadangkan, tapi terima kasih kerana memberikan saya ruang yang sedikit ini. InsyaAllah di masa-masa akan datang kita akan terus memberikan cadangan dan kita mohon agar pihak menteri menjawab dengan jelas dan tidak mengelak di sebalik jawapan-jawapan yang kita mohon daripada pihak kementerian. Sekian, terima kasih. Baiklah.